jawab. Ini seorang yang redha, dia tahu akan di mana letaknya redha dia. Di mana letaknya redha. Dia kata, wahai tuanku, aku nak beritahu kepada kamu sebenarnya, hari ini ni Allah Ta'ala bergurau dengan aku. Allah Ta'ala bergurau dengan aku. Dia kata, musibah macam tu dah semua, dia kata Allah Ta'ala sedang bergurau dengan aku. Masya Allah. Tabarak. سبيل الدموع سبيل مريب تنهد يا ضحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil ham. Dia alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Taala, syukur kita kepada Allah Taala pada hari ini hari Sabtu kita masih dapat Allah Taala panjangkan umur kita, panjangkan usia kita semua setelah kita semalam kita tidur ni adik-beradik dah mati dah semua. Sebab tu masa nak tidur kita kena baca Allahumma bismika amutu wa ahya, kita kena baca dah semua. Dan masa nak tidur tu kalau boleh kita bacalah, kita bersyahadat apa semua. Dan kalau boleh masa tidur tu kena ada air semayang, dan kalau boleh paling bagus sekali kalau kita boleh kita sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat taubat 2 rakaat apa semualah masa kita nak tidur. Dan tuan-tuan semua bila kita bangun daripada tidur, jangan lupa baca la ilaha, kita baca alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sekali, kemudian kita baca subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim rabbighfirli. Kita baca, kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita. Dan tambah lagi boleh astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, bacalah 7 kali ke. Kemudian baca Allahumma fili ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh juga doa semua. Yang tu 4 doa tadi Allahumma fili itu semua kita doakan untuk khas untuk orang Islam saja dan semua. Kita tak boleh mohon keampunan ke atas orang-orang yang bukan Islam dan semua. Kita tak boleh mohon keampunan kepada orang yang bukan Islam. Jadi kita bila dia masuk Islam baru kita boleh mohon keampunan. Keampunan ni kita mohon hanya untuk orang Islam saja, insya-Allah. Okey, tuan-tuan yang berkenan Allah Taala. Okey, sebelum kita mulakan teruskan Ustaz nak beritahu satu berita tuan-tuan semua tentang salah seorang perdana murid Ustaz. Dia buat satu persembahan di Taiping dan telah jatuh. Parachute dia jatuh dan parachute dia mungkin tak berfungsi macam mana wallahu alam lah, tapi dia telah jatuh lebih kurang ketinggiannya 5 tingkat bangunan, jatuh dan semua dan mendapat cedera agak parah juga dan semua, dan sekarang berada di hospital. Jadi Ustaz kita baca Fatihah hadiah pada beliau, hadiah pada beliau agar Allah Taala sembuhkan cepat penyakit dia dan juga dapat menjalankan ibadat dengan seperti biasa dan lebih baik lagi daripada yang dulu-dulu. Dan kita minta doa agar selepas benda ni dia dapat hadir kepada majlis-majlis agama, masjid, surau apa semua. Dan kita minta lah bagi dia kekuatan lagi tuan-tuan semua. Bukan dia tak bagi, dia bagi juga tuan-tuan, tapi cuma kita bagi dia kekuatan lagi. InsyaAllah. Okay, kita baca Fatihah sekali hadiah pada dia. Okay, nama dia tak silap Ustaz tahunya, nama dia orang panggil Su. Orang panggil Su je Su dan semua. Suryati tak silap nama dia, lebih kurang itu. Mungkin ada yang dia ada kenal. Ramai yang mesej. Ustaz pun baru tahu hari Jumaat baru ni, hari Khamis Ustaz dapat tahu. Sebenarnya benda ni berlaku pada 30 hari bulan tak silap. 30 hari bulan Ogos tak silap. Tapi tidak diberitakan. Cuma yang viral dalam Facebook Ustaz pun bukan buka sangat Facebook dan semua. Kalau Ustaz buka pun khas untuk ni ajalah. Jadi tak tahu suami dia telefon Datuk Ishak telefon, dia beritahu isteri beritahu pada isteri Ustaz yang isteri dia jatuh parachute dan sekarang ni berada di hospital dan keadaannya dah sedar dah. Alhamdulillah Ustaz dapat bercakap dengan dia semalam. Dapatlah 2-3 patah, tak mau cakap banyak-banyak. Semua orang sakit ni kita tak boleh cakap banyak-banyak. Kita bagi dia rehat Jadi cuma Ustaz minta kita hadiahkan Fatihah pada dia. Okey. Biarlah tuan-tuan sebut aja Su lah, sebut Su.
dan tak tahu pun sebut nama Su ataupun Surati, lebih kurang gitulah. Kita cakap Allah Ta'ala tahulah kepada siapa kita nak ajarkan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi terima kasih tuan-tuan semua. Okey, kalau siapa yang tuan-tuan ada masa lagi, tuan-tuan boleh baca selawat azmiyah. Selawat azmiyah sebanyak 12 kali. Hadiah pada surah datin su agar Allah Ta'ala sembuhkan cepat dia dapat melakukan amal ibadat seperti kita, bahkan lebih lagi lah daripada yang dulu-dulu, insya-Allah. Dan kita memohon agar Datuk Ishak suaminya tabah dapat menerima hal keadaan ini lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita jadi kita harus kita ni semuanya bila kita orang Islam dan semua kita ni kita harus ada prihatin antara satu sama lain. Bukan setakat saja kita prihatin pada Palestin, pada Syria, pada tempat-tempat lain kan, tetapi kita harus juga prihatin pada saudara-saudara kita. Walaupun mereka ni jahat, contohnya. Walaupun mereka jahat, tapi bila dia ada kalimah la ilaha illallah, dia tetap saudara kita macam mana semua. Kita tak tahu dia sama dia Islam dia banyak, kita tak tahu. Tetapi tuan-tuan semua, selagi kita nampak dia ni, dia tidak murtad sebetul-betulnya, sejelas-jelasnya, maka tetap kita kena mendoakan dia, kita kena rasa kasih sayang pada dia, kita rasa sayang pada dia, kena ada cinta pada dia, kena ada. Dan keakrab kita pun kena ada. Tak boleh kita nak pinggirkan. Walaupun dia jahat, walaupun jiran kita, macam ustaz dulu ni, jiran ustaz. Iyalah, biasalah orang kan. Ada yang jiran ustaz, kita rasa tak selesa dengan, bukan jiran di KL, insya-Allah, tapi jiran di Kelantan. Kita rasa tak selesa dengan dia kan. Tapi kita diam saja, sebab Rasulullah SAW pun beritahu kalau kita dapat bertoleransi dengan jiran kita, maka syurga untuk kita tuan semua. Tu nak beritahunya tuan semua. Kehebatan Allah Taala tuan semua. Dia kita kata hikmah Allah Taala jadikan sesuatu perkara ni semuanya adalah untuk kita. Dia kadang-kadang Allah Taala tuan semua, dia bagi peringatan kepada kita tapi kita tak dengar. Kita tak perasan, kita tak peduli, kita tak buat hal. Orang Kelantan tak ambil pok, kata tak ambil pok lah. Tak ambil pok bila tak ambil pok tuan semua, maka Allah Taala akan bagi pada sesuatu kita musibah tuan semua. Musibah. Dan kadang-kadang musibah tu bukan sebagai satu pembalasan, tapi musibah tu sebagai satu apa? Satu ingatan kita. Tanda kasih sayang pada kita. Tanda kasih sayang. Ini Ustaz nak cerita pada tuan-tuan semualah. Ni satu cerita. Ini diceritakan oleh Ustaz Azhar kan, Ustaz cedok sikitlah. Mungkin ada tertinggal, mungkin ada tertinggal sikit. Satu orang wali Allah ni, dia sedang bersemayang di sebuah surau, di sebuah masjid lah, sebuah masjid. Dan satu orang sedang mencuri. Orang mencuri, bila mencuri, orang kampung dapat tahu, orang kampung kejar lari, dan dia terus masuk dalam masjid. Masuk masjid, dia dapati ada satu syekh tu sedang sembahyang. Satu wali Allah tu sedang sembahyang. Jadi apa tuan-tuan semua? Maka bila orang kampung sampai di masjid, pencuri tu keluar. Pencuri tu beritahu, wahai orang kampung, yang mencuri tu dah ada sedang sembahyang. Dia pura-pura sembahyang. Jadi pergi tangkap dia sekarang ni. Aku nampak dia ni berpura-pura sembahyang. Jadi orang kampung pergi tangkap syekh tu. Syekh tu bagi salam, tu dia tangkap. Maka bawa pergi pada sultan. Dan sultan pun jatuh hukum. Ikat kedua tangan dia, ikat kedua kaki dia, dan diseret dengan kuda atas batu-batu semua. Lalu kuda pun diseret. Apa kenapa tuan semua? Apa berlaku tuan semua? Orang ni bukan menangis, orang ni bukan merintih, orang ni bukan bertempik, wah sakit ada. Tapi orang ni bahkan dia ketawa. Dia ketawa berdekah-dekah. Sambil kuda tu lari bawa dia berdekah-dekah. Oh, dekat makin ketawa, makin sakit, makin kena batu besar, makin ketawa dia. Sampai kuda tu letih berhenti. Lalu persembah kepada sultan. Sultan tengok pelik sultan. Kamu ni bukan sakit, bukan mengandung sakit, padahal berdarah habis, baju kau berdarah habis, tapi kamu ni bukan sakit, bukan meraung sakit, tapi kamu ketawa berdekah-dekah. Apa syekh tu jawab? Ini seorang yang redha, dia tahu akan di mana letaknya redha dia. Di mana letaknya redha. Dia kata, wahai tuanku, aku nak beritahu kepada kamu sebenarnya, hari ini ni Allah Taala bergurau dengan aku. Dia kata, musibah macam tu semua, dia kata Allah Taala sedang bergurau dengan aku. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, nak tahu orang yang dah sampai tahap macam ni tuan semua, dia dapat letakkan kesakitan dia tu ni.
merupakan satu gurauan, satu kecintaan Allah Ta'ala ke atas dia, ni nak beritahu. Inilah tuan-tuan semua. Kita kena usahakan hati kita biar sampai tahap macam tu semua. Setiap musibah datang pada kita, kita kena sampai hati. Kalau boleh dah, kalau tak boleh pun kita usaha. Sebenarnya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala tak kita sembahyang khusyuk. Kita tak akan dapat khusyuk sembahyang. Nah, kita tak dapat. Allah ada ulama kata, Allah Ta'ala tak tengok pada kamu khusyuk. Allah Ta'ala tak tengok pada kamu khusyuk. Tapi Allah tengok kepada kamu, bagaimana kamu berusaha untuk dapat khusyuk. Tu situ Allah tak tengok. Orang yang khusyuk, Allah tak tengok. Allah tak tengok juga, tapi tak tengoklah macam dia tengok kita ni yang tak dapat khusyuk, tapi kita berusaha untuk dapat khusyuk sembahyang. Kita nak zikir, ngantuk. Tapi kita lawan ngantuk kita. Kita lawan ngantuk kita. Maka tuan-tuan, berbandingkan pandangan Allah Ta'ala dengan orang yang asyik berzikir dengan kita ni, dengan ngantuk, senguk kita lawan ni, Allah Ta'ala tengok kita lagi daripada orang tu. Sama juga tuan semua, kita nak pergi belajar. Nak pergi belajar kitab sana, nak belajar kitab sini. Allah Ta'ala tak tengok kita pandai. Dia tak tengok kita, tapi dia tengok bagaimana kita berusaha nak suruh kita jadi pandai. Bagaimana kita berusaha untuk kita dapat ilmu. Bagaimana kita berusaha untuk dapat ilmu dan nak amalkan ilmu tersebut. Tu Allah tak tengok. Dia tak tengok. Orang alim dah. Allah Ta'ala pandangan dah. Ustaz Nabi tanya pandangan Allah Ta'ala ni. Pandangan Allah Ta'ala macam orang baca Quran. Sebab tu bila orang yang membaca Quran lancar, semua, membaca Quran lancar, pahala dia tak banyak. Tetapi berbandingkan kepada orang yang membaca Quran tetapi tersekat-sekat. Nak baca Quran tapi tersekat. Pertama, dia dapat pahala membaca Quran tu sendiri. Yang kedua, dia dapat pahala berusahanya dia nak baca Quran tu. Nak baca Quran dengan tegagap macam ni. Pergi belajar dah ni, pergi belajar. Tak belajar tu lain cerita. Yang malah pergi belajar tu lain cerita. Ustaz cakap Ustaz tak tepi kan. Yang malah pergi belajar Ustaz tak tepi. Tapi yang maksudnya pergi belajar. Pergi belajar untuk guru. Tu. Waladda. Tu sebut waladda. Biar tebal sikit. Waladda. Tak boleh tu semua. Dia usaha juga. Dia dengar kawan dia sebut waladda cantik. Dekat sebelah kawan dia sebut, sebelah kiri pun sebut waladda cantik, sampai dia waladda. Tetapi tu semua kena keusaha dia dah. Kesungguhan dia tu Allah Ta'ala bagi lebih pada orang yang baik-baik semua. Orang yang baca yang cantik. Inilah Ustaz Nabi tahunya. Tujuan Ustaz beritahu ialah tuan semua, kita kena berusaha ke atas agama kita semua. Kalau kita tak berusaha ke atas agama kita semua, sampai bila hati kita tak akan tenang semua. Tengok Ustaz, ramai kita tengok tuan. Sebab tu Ustaz beritahu dah, Tuan Guru Haji Muhammad Syirah dia ada 4 perkara. 4 anggota wajib kita kena jaga. 4 anggota pada badan kita ni tuan semua, wajib kena jaga. Ni Tuan Guru Haji Muhammad Syirah kata dalam takrir kitab hikam dia kata ada 4 anggota yang wajib. Bila sebut wajib tuan semua, beratlah ni. Satu benda, satu hukum yang seolah-olah kalau kita tak jaga dia, memang kita akan dosa. Okey, pertama tuan semua, apa itu tuan semua? Iaitu mata. Mata kena jaga tuan semua. Mata satu anggota tuan semua. Mata ni tuan semua, dia berhenti melihat waktu tidur je tu. Dia berhenti lihat waktu tidur je. Tapi waktu lain dia melihat kiri kanan depan belakang atas bawah. Belakang tak tengoklah ni, depan kiri kanan atas nampak, bawah nampak, belakang tak nampak. Itulah. Jadi anggota tuan semua, jaga pandangan selain daripada yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jaga pandangan mata selain, maksud dia kena jaga ni, jaga pandangan mata yang lain daripada yang disyaratkan Allah Ta'ala tak boleh. Contohnya, tengok aurat perempuan tak boleh dah semua. Aurat isteri kita boleh, aurat suami kita boleh, aurat yang dibenarkan oleh syariat boleh, tetapi aurat yang tidak dibenarkan oleh syariat tak boleh tuan semua. Apa saja tak boleh tuan semua. Kena jaga mata kita. Tuan Guru Haji Muhammad Syirah kata, jaga. Bila kamu jaga mata kamu, maka Allah takkan jaga hati kita semua. Okey. Hati-hati tak cerita lagi. Kalau kamu jaga mata kamu, maka hati kamu Allah Ta'ala jaga. Kita jaga mata kita. Tengok sekali, tunduk pandangan kamu. Sebab tu sahabat-sahabat Rasulullah SAW semua, dia pernah diceritakan orang kafir. Orang kafir dan semua, nak test orang-orang Islam dan semua, bagaimana mereka menjaga mata. Dihantar perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan semua, bertelanjang depan sahabat-sahabat. Bertelanjang sahabat tak tengok langsung dah. Tak tengok langsung. Sehinggakan perempuan terbalik menceritakan pada orang kafir ni, menceritakan
pada bos-bos dia, ketua-ketua dia beritahu ni aku berdepan bukan dengan manusia tapi malaikat dia kata. Sahabat dia tengok sahabat dan semua. Sebab tu Allah Taala jaga hati sahabat-sahabat. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan hati yang baik, hati yang dijaga oleh Allah Taala, tuan-tuan kena jaga mata. Jaga mata tuan semua. Jaga betul. Pergi shopping bukan tak boleh pergi shopping. Kalau macam tak pergi shopping Ustaz, boleh. Siapa kata tak boleh pergi shopping? Boleh pergi shopping tuan semua. Tuan nak pergi market kan boleh, nak pergi market pun boleh, nak pergi pasar pun boleh. Nak pergi ke Giant boleh, nak pergi Aeon boleh, nak pergi mana-mana tuan boleh. Tapi jaga mata. Jagalah mata. Nah, jaga mata. Tak perlu tutup mata. Jangan tengok, kita tengok apa yang perlu, apa yang dibolehkan oleh syariat itu saja. Okey, yang pertama. Ini sembang-sembang dah tuan, sembang-sembang. Lebih kurang pukul 10.45 habis lah. Sekejap je tuan semua. Okey. Yang kedua, anggota yang kedua. Kalau boleh tuan catat. Catat ni. Ustaz nak bagi satu zikir. Satu zikir yang merangkumi keempat-empat dah semua. Okey. Yang kedua tuan semua, jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Jangan cakap yang sebarangan. Mencarut, mencaci, menghina, mengedikkan. Kadang-kadang kita tuan semua, tambah kalau isu politik tuan semua. Masya Allah. Tabarakallah. Semalam Ustaz tengok satu grup tuan semua. Dia mengatakan macam-macam. Mengatakan orang macam-macam. Allah Akbar. Takut dia semua. Takut dia semua. Kita takut dia semua sebab mulut kita. Kita nak tegur orang, kita tegur jangan dengan cara baik dia semua. Bukan tegur menghina. Saat kita tegur seolah kita menghina, dia tak boleh dia semua. Kita kalau nak bagi dia satu nasihat, pastikan kalau boleh janganlah depan orang dia semua. Kita tak panggil dia tepi-tepi. Sebenarnya kalau kita nasihat dia depan orang ramai, seolah-olah kita menghina dia semua. Walaupun dalam bentuk nasihat, tetapi sebenarnya dalam bentuk menghina. Kita tak sedar. Jadi tuan semua, jaga mulut, jaga lidah kita. Nah, jaga lidah kita, sebutlah, baca Quran. Gunakan lidah kita untuk macam-macam mata tadi. Mata tadi baca Quran. Baca Quran, baca hadis. Tengok Al-Quran, tengok Kaabah, kita tengok masjid, tengok laut, semua kita tengok benda yang dibenarkan oleh syarak. Okay, macam lidah juga kita baca Quran, baca hadis pagi-pagi. Satu hadis. Kalau satu tahun dah 360 hadis kita dah baca. Kalau kita baca 2 hadis pagi dan petang, maka kita dah baca 700 lebih hadis yang kita baca setiap hari. Dan kalau kita baca Quran, kalau kita baca satu hari kita baca pagi subuh kita baca 2 helai, zuhur kita baca 2 helai, asar 2 helai, maghrib 2 helai dan isyak 2 helai, maka kita sudah membaca 1 juzuk Al-Quran. Gunakan lidah kita untuk berzikir. Zikrullah. Basah lidah kamu dengan berzikir. Allah Taala beritahu, basahlah lidah kamu dengan berzikirullah. Berzikirlah kamu. Sampai orang kata kita gila lah. Soalah. Kita berzikir. Jaga lidah kita. Dan sekarang ni lidah kita kita kurang banyak lidah ni. Kurang banyak guna lidah, betul tak? Kita banyak guna WhatsApp, guna jari-jari pula. Ni kena tambah satu lagi semua, jaga. Tapi sebenarnya jari tu sama macam lidah kita lah, Sebab apa? Sebab kita nak menaip tu datang daripada kebiasaan apa yang kita nak cakap. Okey? Yang ketiga, jaga perut kamu. Tuan Guru beritahu, jaga perut kamu. Perut kamu ni makan makanan yang halal saja semua. Pastikan masuk makanan yang halal. Tadi kalau kamu jaga mata, Allah Ta'ala jaga hati kamu. Kalau kamu jaga lidah kamu, Allah Ta'ala jaga hati kamu. Kalau kamu jaga perut kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga hati kamu juga. Jaga hati kita, jaga perut kita, jangan makan benda-benda yang sebarangan. Kita tahu dah benda itu tak halal, janganlah makan semua. Kita tahu dah kedai itu kedai orang kafir. Kedai kafir, janganlah masuk semua. Kadang-kadang Ustaz tengok, kesian juga tuan semua kena orang kita ni, dia tak faham. Bila dia tidak pergi belajar, bila dia tidak dedahkan diri dengan agama, bila dia tidak dedahkan dalam majlis keagamaan, sensitivity tu dia tak rasa sangat. Sensitivity diri dia, sensitivity lidah dia, sensitivity mata dia, sensitivity tangan dia tak rasa. Ada tuan semua, saya tengok, ada orang yang pergi makan, orang Islam kita pergi makan kedai orang kafir, makan laksa tuan semua, makan laksa kedai orang kafir. Ada orang Islam kita pergi makan buah yang dipotong oleh orang bukan orang Islam. Buah orang Islam tak pakai pun sarung tangan dia, pakai dengan tangan betul-betul. Wah. Di sini tuan-tuan semua, kita kena sama-sama fikir tuan semua. Bila kita makan benda perkara ini akan menyebabkan berlakunya tuan-tuan semua, orang tanda kata gelap perut. Sebab tu ada setengah ulama tuan semua, kalau mereka ni betul-betul prihatin tuan semua, nak minum air. Guna tangan kiri, dia tak akan guna tuan semua. Dia akan guna tangan kanan. Nak masukkan air, nak curah air, nak curah air dalam
dalam gelas ke dalam apa, dia tak guna tangan kiri. Dia akan guna tangan kanan tu semua. Nak ambil lauk, dia tak akan guna tangan kiri. Dia akan guna tangan kanan ambil lauk. Ni. Mana? Ada ulama beritahu dan semua, sekiranya kamu menggunakan tangan kiri, ya, kamu masuk contoh kita ambil sup, guna tangan kiri, kita cedok, kita ambil makan. Maka energi negatif akan masuk dalam perut kamu, dan energi dalam perut kamu, maka energi tersebut akan merebakkan dalam diri kamu, dan apa yang akan keluar pada diri kamu adalah sifat-sifat, adalah sikap-sikap yang negatif. Okey? Hati-hati yang jaga perut kita. Dan yang ketiga, yang keempat, yang paling tinggi sekali ialah tuan semua, jaga hati kita semua. Jangan pandang selain daripada Allah. Itu Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, hati kita ni jangan pandang selain daripada Allah. Jangan pandang selain daripada Allah Ta'ala. Kita kena nampak semuanya berlaku. Semua yang berlaku adalah daripada perbuatan Allah Ta'ala. La tataharraku zaratun illa. Tidak akan bergerak. Walaupun sejarah. Semua daripada izin Allah Ta'ala. Dan kita kena jaga dah semua. Hati kita, jaga hati kita. Hati kita jangan ada hasad, dengki, sum'ah, ujub, riak. Jangan ada semua sifat-sifat mazmumah tuan semua. Jangan ada sifat-sifat mazmumah. Jaga hati kita. Dan tuan-tuan jaga hati kita, bila kita nak buat satu benda, nak dengki pada orang, kita nak hasad pada orang, kita iri hati pada orang, maka kita nampak ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dia kaya, Allah Ta'ala bagi dia kaya. Ya, dia masyhur, Allah Ta'ala bagi kaya. Dia masyhur. Jangan kata, kita pun dengki. Dia ni dulu masyhur ni kerana ni. Jangan dulu semua. Itu semua perbuatan Allah Ta'ala. Kita nampak orang tu mewah. Kita nampak itulah perbuatan Allah Ta'ala. Ya, kita kena nampak itulah perbuatan Allah Ta'ala. Jangan nampak selain pada Allah Ta'ala. Jadi hati kena jaga. Ini sebab tu cakap senang soal hati tuan semua. Jadi tuan semua, bila tuan-tuan jaga mata tuan semua, tuan-tuan jaga lidah tuan semua, tuan-tuan jaga perut tuan semua, maka Allah Ta'ala akan jaga hati kamu. Allah Ta'ala akan jaga hati kita semua. Ya, bila Allah Ta'ala jaga hati kita semua, zikir kita akan rasa nikmat. Sembahyang kita akan nikmat. Sembahyang kita akan khusyuk. Baca Quran kita akan nikmat. Kita apa lagi? Selawat kita akan rasa nikmat. Apa saja perbuatan, sedekah kita akan nikmat. Kita tahajud kita akan nikmat. Kita taubat kita akan rasa nikmat. Apa-apa benda yang kita buat semua kita akan nikmat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jaga hati kita. Jadi 4 perkara ni wajib dah semua. Mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, 4 perkara ni wajib kita jaga. Kalau kita tak jaga 4 perkara ni tuan semua, maka apa berlaku semua? Akan berlaku, dia panggil, Tuan Guru kata, akan berlaku dukhanul syahwat. Dukhanul syahwat itu tuan semua, hati kita akan kotor. Akan timbul syahwat yang tinggi tuan semua. Apa dia kata apa? Di situ akan bila berlaku dukhanul syahwat tuan semua, maka hati kita akan buta tuan semua. Buta mata hati daripada segala yang aib dan dosa. Bila kita tak jaga 4 perkara ni tuan semua, maka akan berlaku dukhanul syahwat tuan semua. Dukhanul syahwat, dan tuan semua, bila berlaku dukhanul syahwat, maka tuan semua, mata hati kita akan jadi buta dan semua. Bila mata kita akan jadi buta dan semua, maka kita akan, syahwat kita akan tinggal, kita akan tinggi dan semua. Maka masa itu kita tidak ada lagi aib, tidak ada lagi aib, dan juga tidak akan lagi kita petikan tentang dosa-dosa yang akan berlaku kat hati kita. Tuan Guru Haji Omar Abdul Samad pernah dia kata, dia beritahu pada ustaz lah, awal kena ingat awal. Ni nak beritahu lah, betapa halusnya Tuan Guru Haji Omar Abdul Samad. Betapa halusnya dia jaga. Sampai benda yang kecil ni pun dia jaga dah semua. Dia kata awal, kalau mu nak pergi makan dengan saing-saing mu, kalau kamu nak pergi makan dengan kawan-kawan kamu, dia kata, mu jangan niat nak suruh saya mu belanja mu. Kalau mu tak ada bitih, mu tak usah pergi. Kalau mu tak ada bitih, mu tak usah pergi. Kalau mu pergi juga, mu niat nak suruh saya mu belanja mu, maka satu titik hitam Allah Ta'ala akan titikkan dalam hati kamu. Sampai benda macam tu pun Tuan Guru Haji Omar dia jaga. Tuan Guru Haji Omar Abdul Samad dia jaga. Sampai gitu dah. Kita ni biasa dah kawan. Kita pergi duduk, makan kenyang, kena order macam-macam. Order steak lah, order lamb shank lah, macam-macam order. Kita duduk diam, tunggu kawan kita baca. Kawan kita belanja kita. Tu mikat Tuan Guru Haji Omar, kalau kamu niat nak suruh saya belanja makan, maka satu titik hitam Allah akan titikkan hati kamu. Itu sekali, kalau 2 kali, kalau 3 kali, dan lama titik hitam banyak-banyak akan timbul dan semua, akan berlaku dukhanul syahwat dan semua. Hati kamu akan gelap. Di situ kamu tak akan nampak lagi aib kamu tak akan nampak lagi tak nampak lagi kan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Inilah tuan-tuan, kita takut dan semua, kita takut. Kalau mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah lagi dikata semua, kalau kita beramal, kalau kita tak jaga 4 perkara ni tuan semua, kita tak akan dapat buat amal dengan 2 perkara. Itu sidik dengan
dengan ikhlas tuan semua. Kalau kita tak dapat jaga 4 perkara tadi, tak dapat jaga mata kita, tak dapat jaga lidah kita, tak dapat jaga perut kita, dan bila tak dapat jaga 3 perkara ni, maka Allah tak jaga hati kita. Bila Allah Taala tak jaga hati kita semua, maka setiap amal kita semua, kita takkan dapat lakukan dengan sidik, dan kita takkan dapat lakukan dengan secara ikhlas. Apa itu sidik? Sidik itu benar. Benar tuan semua. Sidik tak benar. Ikhlas? Tuan tak tahu ikhlas. Okey. Apa itu sidik tuan? Benar. Benar apa itu benar tuan semua? Apa itu benar? Benar adalah kalau mengikut yang ustaz yang ditakrir oleh tuan guru Haji Muhammad Silah, dia kata benar. Ustaz baca sini apa yang ustaz tulis daripada takrir dia. Sidik adalah benar, itu menzahirkan sifat ubudiyah. Ubudiyah kita kepada Allah Taala, ubudiyah kita kepada Allah Taala, dan memandang akan sifat rububiyah Allah Taala. Kalau hati kita dah Allah Taala tak jaga tu semua, dia potong sifat-sifat sidik daripada kita tu semua, yang mana kita tak rasa lagi kalau kita buat amal, kita tak rasa lagi kita ni sebagai seorang hamba tu semua. Dan bila kita buat amal, kita tak rasa akan rububiyah Allah Taala, akan ketuhanan Allah Taala. Kita tak rasa dah. Bila Allah tak jaga hati kita. Bila tak ada sifat sidik. Dan yang kedua tuan semua, bila kita tak ada sifat sidik, maka tidak akan berlakulah sifat ikhlas dalam hati kita. Apa itu ikhlas tuan semua? Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia tulis sini, ustaz tulis sini, dah takrir dia kata sifat ikhlas adalah wahdatul af'al. Wahdatul af'al ni maksudnya tuan semua yang berlaku adalah semua di sisi adalah daripada perbuatan Allah Taala. Apa yang berlaku, baik ke tuan semua, jahat ke, buruk ke, hitam ke, putih ke, kuning ke, semua daripada perbuatan Allah Taala tuan semua. Tapi kalau kita tak dapat jaga 4 perkara tadi, anggota tadi tu semua, Allah tak akan kurniakan sidik dan ikhlas dalam hati kita. Bila tak ada sidik dan ikhlas dalam hati kita, apa Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata? Tunggulah mu, Tuhan akan capakmu masuk dalam neraka. Tu tuan-tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, tunggulah mu, Tuhan akan capakmu masuk api neraka. Sebab apa? Sebab mu buat tak ada ikhlas dan buat tidak ada kebenaran, tidak ada benar, sidik di sisi Allah Taala. Kita takut ni tuan semua. Jadi tuan semua, nak beritahu dah semua, ada satu amalan. Untuk kalau tuan tak amal ni, tapi ustaz minta tuan tak amal. Kalau tuan tak amal ni, insya-Allah tuan semua, 4 perkara ni tuan dapat jaga. Mulut tuan semua tak dapat jaga. Mata tuan dapat jaga. Dan juga tuan semua, apa lagi tuan dapat jaga, iaitu perut tuan dapat jaga, dan akhirnya hati tuan dapat jaga. Dan daripada 4 perkara tadi, Allah Taala kurniakan sifat sidik dan sifat ikhlas dalam diri anda. Maka insya-Allah amalan-amalan anda akan diterima. Tapi dengan syarat anda lakukan zikir ni. Zikir ni itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari. Tuan-tuan boleh pecahkan. Tuan-tuan boleh pecahkan 20 lepas subuh, 20 lepas zuhur, 20 lepas asar, 20 lepas maghrib dan 20 kali lepas isyak. Jadi 100 kali boleh, ataupun tuan-tuan baca sekaligus boleh juga 100 kali. Tuan-tuan baca ni Rasulullah SAW beritahu, sesiapa yang membaca ni, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dia seolah-olah dia mendapat pahala, seolah-olah dia membebaskan satu orang hamba. Membebaskan satu orang hamba tuan semua sudah cukup untuk dia dibebaskan daripada azab Allah Taala. Sudah dibebaskan. Dia bebas satu orang hamba, maka dia sudah dibebaskan oleh Allah Taala daripada azab neraka Allah Taala. Tapi tuan semua, sesiapa yang membaca 100 kali ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, bukan seorang hamba pahala, dia bukan mendapat pahala membebaskan seorang hamba, tapi dia dapat membebaskan 10 orang hamba dan semua. Bayangkan kalau satu hamba Allah Taala hindarkan kita daripada dibakar oleh neraka dan semua, apatah lagi kalau 10 orang hamba. Hari ni tuan-tuan baca 100 kali, 10 hamba tuan-tuan bebaskan. Besok tuan-tuan baca sekali, 100 kali, 10 hamba Allah Taala bebaskan. Dosa tuan-tuan baca 10 kali, 100 kali, 10 hamba Allah Taala bebaskan. Maka bayangkan tuan semua, bagaimana tuan-tuan harus nak pergi ke neraka. Tuan-tuan takkan pergi ke neraka. Insya-Allah tuan semua. Dan ini amalan yang ditinggalkan, peninggalan daripada Rasulullah SAW untuk kita dan semua, untuk umat dia dan semua. Mudah saja tuan-tuan. Sambil bawa kereta boleh, sambil masak nasi boleh, sambil sapu sampah boleh, sambil angkut sampah nak pergi buang ke tong sampah boleh, sambil menulis boleh, sambil
Sambil membaca tak boleh lah. sambil menulis boleh. Sambil apa-apa tuan semua. Duduk sambil tengok TV pun boleh. Tapi kalau tapi tuan-tuan semua kena baca betul-betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali tuan semua. 100 kali siap tuan baca 100 kali. Tuan sudah mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Satu orang hamba sudah cukup untuk tuan bebas daripada api neraka, apatah lagi 10 orang hamba dan semua. Inilah tuan semua. Jadi tuan baca ni 100 kali, insya-Allah tuan semua akan terpelihara. Dan mata tuan semua akan terpelihara, mulut tuan semua akan terpelihara, perut tuan semua, dan juga akan terpelihara pada hati tuan semua. Bila dah terpelihara 4 perkara ni, maka Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati tuan semua, iaitu sifat siddiq dan juga sifat ikhlas. Yang mana bila tuan-tuan Allah Ta'ala campakkan sifat siddiq, maka tuan semua, setiap perbuatan semua, amal ibadat tuan semua, rasa sifat ubudiyah anda angkat tuan pada Allah Ta'ala, dan tuan rasa akan rububiyah Allah Ta'ala. Rasa ketuhanan, rasa kehebatan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Dan dari situ tuan semua, Allah Ta'ala campak lagi satu lagi sifat itu ikhlas. Itu ikhlas apa tuan semua? Setiap apa yang tuan buat, tuan nampak Allah Ta'ala, bukan nampak tuan semua. Bukan nampak kita. Kalau kita dapat sembahyang tahajud, bukan kita. Kalau kita dapat zikir, bukan kita. Kalau kita dapat sedekah, bukan kita yang sedekah. Kita nampak semua ialah perbuatan Allah. Dorongan daripada Allah SWT. Ini Ustaz minta tuan semua. Kalau boleh, sama-sama. Tuan-tuan buat, Ustaz pun buat. InsyaAllah. Sempat lagi masa-masa. Masih sempat lagi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'illah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'illah. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tuan semua doakan agar Datin Su dia mendapat kesembuhan yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah agar dia juga dapat bersama kita dalam live dan juga dapat pergi dapat beribadat dengan baik sama-sama dengan kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.